Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar semuanya? Cikgu doakan agar kita semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Okey, jadi hari ini adalah mata pelajaran kita yang pertama ataupun pertama kali kita bertemu secara atas talian. Okey, hari ini pertama sekali cikgu akan kenalkan diri cikgu dahulu. Nama cikgu adalah Ustazah Ainina. Boleh panggil Ustazah, boleh panggil cikgu. Cikgu akan mengajar awak semua mata pelajaran pendidikan Islam tahun 3. Okey, seperti mana boleh lihat, ini adalah buku teks bagi pendidikan agama Islam tahun 3. Okey, baiklah, hari ini kita akan belajar unit yang pertama di bawah tajuk akidah. Okey, di bawah tajuk akidah kita akan belajar tentang Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Allahul Alim dan Allahul Hakim. Okey, apakah itu Allahul Alim dan Allahul Hakim? Pernah dengar tak? Okey, Al-Alim dan Al-Hakim adalah merupakan antara nama-nama Allah. Ada berapa nama-nama Allah? Nama-nama Allah ada 99 nama-nama Allah, dan Al-Alim adalah nama Allah yang ke-19 dan juga Al-Hakim adalah nama Allah yang ke-46. Okey, sebelum itu, kalau bagi yang ada buku teks, boleh tengok pada muka surat 66. Okey, teliti dan fikirkan. Okey, dekat situ ada 4 contoh gambar pameran keajaiban dunia. Gambar yang pertama itu adalah gambar gunung berapi. Yang kedua adalah gambar gerhana matahari. Yang ketiga adalah gambar aurora, dan yang keempat adalah gambar galaksi. Okey, ada 4 keajaiban dunia. Dan yang keempat gambar ini adalah bukti kekuasaan ataupun bukti kebijaksanaan dan juga bukti kehebatan penciptaan Allah yang ciptakan gunung berapi, Allah yang ciptakan gerhana matahari, Allah yang ciptakan aurora, dan Allah yang ciptakan galaksi. Dan banyak lagi yang ada dekat dunia ini, semuanya adalah di bawah ciptaan Allah. Dan semua tersebut adalah bukti kepada betapa Allah itu maha bijaksana, maha mencipta, dan maha mengetahui. Lihat, apakah yang dimaksudkan dengan Al-Alim dan Al-Hakim? Apa maksud Al-Alim dan Al-Hakim? Okey, baiklah. Al-Alim berarti maha mengetahui. Allahul Alim berarti Allah itu maha mengetahui. Allah itu mengetahui semua yang ada dekat dunia ini. Tak ada satu benda pun yang tertinggal daripada penglihatan Allah. Allah maha mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam fikiran kita, apa yang ada dalam niat kita. Sekalipun awak masa tu adalah sedang berseorangan, Allah itu maha mengetahui apa yang awak lakukan. Tak ada satu pun yang terlindung daripada penglihatan Allah. Yang kedua, Al-Hakim. Apa yang dimaksudkan dengan Al-Hakim? Al-Hakim adalah Allah itu maha bijaksana. Nama Allah Al-Hakim bermaksud Allah itu maha bijaksana. Allah yang mencipta dan mentadbir seluruh alam ini. Allah yang cipta, Allah yang tadbir. Betapa bijaksananya Allah. Dan juga setiap ciptaan Allah itu mengandungi hikmah, mengandungi faedah, dan adanya tujuan. Okey, contoh yang Allah ciptakan apa? Sebagai contoh, Allah ciptakan tumbuhan yang berwarna hijau. Daripada tumbuhan itu akan melakukan proses fotosintesis dan akan apa? Dan akan menghasilkan oksigen. Oksigen ni kita gunakan sebagai apa? Oksigen ni kita gunakan untuk kita bernafas. Bayangkan kalau tak ada tumbuhan hijau, maka tidak adalah oksigen. Dan apa akan terjadi pada tumbuhan? Apa akan jadi pada manusia dan haiwan? Semua kita akan mati. Okey, Allah ciptakan apa lagi? Allah ciptakan betapa bijaksananya Allah. Allah menciptakan cap jari yang berbeza-beza. Cap jari ni setiap orang dia tak akan sama. Cikgu lain, awak lain, mak ayah kita lain. Sekalipun daripada mak ayah kita sekalipun, tidak akan ada cap jari yang sama. Dan Allah ciptakan banyak lagi. Semuanya mempunyai tujuan dan juga
faedah sebagai contoh kebijaksanaan Allah. Allah ciptakan air sungai dan juga air laut. Air sungai rasanya masin dan juga air laut rasanya tawar. Sekalipun air laut dan air sungai bercantum ataupun bertemu, maka rasanya tidak akan berubah ataupun rasanya tidak akan bercampur. Macam tu, betapa bijaksananya Allah. Okey, baiklah. Seterusnya, cikgu akan pergi kepada dalil nakli nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Okey, apakah pandangan kamu tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita lihat sebentar tadi? Okey, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ilmu dan kebijaksanaan Allah itu tiada tandingannya. Tidak akan sama ilmu manusia dan juga ilmu Allah. Betapa banyaknya beza antara Allah itu Maha mengetahui dan manusia yang mengetahui. Jauh dan banyak bezanya. Ilmu manusia itu terbatas, sebaliknya ilmu Allah itu tidak terbatas. Okey. Ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala berbeza daripada manusia. Macam cikgu beritahu tadi, ilmu dan kebijaksanaan manusia itu terbatas, sedangkan ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Okey, apakah dalil nakli Allah Al-Alim dan juga Al-Hakim? Okey, kita lihat kepada apakah dalil nakli. Dalil nakli ini bermaksud dalil yang kita peroleh daripada Al-Quran ataupun hadis. Yang mana daripada Al-Hadis ataupun Al-Quran ini menunjukkan bahawa Allah itu Al-Alim dan juga Al-Hakim. Okey, kita lihat kepada dalam surah An-Nisa ayat yang ke-26 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim, yang bermaksud sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey, dalil yang lain apa? Contoh dalil yang lain kita boleh ambil daripada surah Al-Insan ayat yang ke-30 yang berbunyi. Okey, kita tengok dalam surah Al-Insan ayat yang ke-30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma tasha'una illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima, yang bermaksud tetapi tidak kamu mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey, contoh dalil nakli yang lain kita ambil daripada surah Al-Ahzab ayat yang pertama. Surah Al-Ahzab ayat yang pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyuttaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin innallaha kana aliman hakima, yang bermaksud wahai Nabi, tetaplah bertakwa kepada Allah dan janganlah kamu menuruti orang kafir dan orang munafik. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey, ada 3 contoh dalil nakli yang telah cikgu sebutkan. Yang pertama daripada surah An-Nisa, ayat yang ke-26. Yang kedua adalah daripada surah Al-Insan ayat yang ke-30 dan yang ketiga adalah daripada surah Al-Ahzab ayat yang pertama. Okey, semua sudah faham apakah itu maksud Al-Hakim dan juga Al-Alim? Allahul Hakim, Allahul Alim. Semua dah faham? Okey, sebab seterusnya kita akan pergi kepada kesan beriman dengan nama Allahul Alim dan Al-Hakim. Mesti ada kesan apabila kita mengetahui apakah maksud Al-Alim, apakah maksud Al-Hakim. Jadi kita akan ada kesan sekiranya kita beriman kepada nama-nama Allah yang tersebut. Okey, kesan yang pertama, seseorang itu akan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya kita tahu bahawa kita ini mentaati perintah Allah? Yang pertama dengan melipat gandakan amalan. Kita perbanyakkan solat sunat, kita selalu baca Al-Quran, kita mentadabbur alam dan sebagainya. Yang kedua, kita menjauhi maksiat. Yang tak pakai tudung ataupun yang free hair sebelum ni dah boleh pakai tudung. Yang selalu mencuri dah tak mencuri. Dia Maha
Allah itu maha mengetahui. Okey, itu antara contoh kesan kepada sekiranya kita beriman kepada Allah, iaitu dengan yang pertama, mentaati perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Yang kedua, berusaha meningkatkan ilmu. Ini kesan daripada sekiranya kita beramal kepada atau beriman kepada Allah itu Allahul Alim, Allah itu maha mengetahui, Allahul Hakim, Allah itu maha bijaksana. Jadi kita ini akan berusaha untuk meningkatkan ilmu. Dengan cara apa kita berusaha untuk meningkatkan ilmu? Dengan cara yang pertama, kita akan belajar ilmu yang bermanfaat. Sebagai contoh ilmu yang bermanfaat ni apa? Bahasa Inggeris, kita belajar bahasa Mandarin, kita belajar bahasa Arab, kita belajar matematik dan banyaklah lagi, kita belajar memasak dan sebagainya. Seterusnya, kita ini akan tekun dan bersungguh-sungguh dalam apa sahaja kita lakukan selagi mana ianya tidak menyalahi syariat. Sebagai contoh, kita bersungguh-sungguh dalam belajar. Seperti mana kita semua sekarang ni, adik-adik dekat rumah pun tetap belajar walaupun secara online. Okey, yang ketiga apa? Kesan daripada beriman dengan nama Allah ini. Yang ketiga adalah kita akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan nikmat Allah itu dengan sebaik-baiknya. Apa contoh nikmat Allah yang kita ada? Sebagai contoh, kita ada nikmat sihat, kita ada nikmat bernafas, kita ada nikmat ibu dan ayah, masih ada ibu ayah. Kita ada nikmat boleh belajar dengan baik. Itu semua adalah nikmat yang seharusnya kita syukuri. Yang kedua, kita hendaklah memelihara alam sekitar. Jangan buang sampah merata-rata, kan? Cantik kan kalau kita buang sampah merata-rata ataupun terbuang sampah dalam sungai, itu akan mengakibatkan kerosakan alam. Okey, yang keempat adalah redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita redha dengan setiap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contoh atau cara kita untuk redha dengan setiap ketentuan Allah? Iaitu kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita hendaklah sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hendaklah sabar dengan setiap apa yang Allah kurniakan kepada kita. Sebagai contoh, kita demam, kita sakit, kita hendaklah kita sabar dan kita yakini bahawa itu adalah apa yang telah Allah tuliskan kepada kita. Sebagai contoh juga sekarang ni, kita belajar secara online, cikgu faham, agak susah untuk kita faham. Belajar secara online ni sangat susah. Cikgu susah nak mengajar, awak pun susah nak faham, susah nak terima kan. Jadi, kita hendaklah bersabar dahulu, insya-Allah akan ada hikmah di sebalik apa yang telah terjadi. Sebab apa? Sebab Allah itu maha mengetahui dan Allah itu maha bijaksana. Okey, jadi bagaimana? Dah faham semua tentang apa itu Allahul Alim dan Al-Hakim? Apa yang dimaksudkan dengan Al-Hakim? Apa yang dimaksudkan dengan Al-Alim? Dah faham kan semua? Okey, baiklah. Jadi semua anak-anak cikgu, sila buka fail masing-masing. Dekat dalam tu cikgu dah bekalkan satu kerja latihan khas untuk anak-anak, iaitu unit 2 akidah tentang Allahul Alim dan Al-Hakim. Jadi dekat sini buat semua latihan, ada 4 muka surat semuanya kan. Okey, jadi buat dari muka surat 1 sampai muka surat 4 dan hantar pada hujung minggu ini. Sebarang masalah boleh rujuk cikgu semula, minta tolong mak ayah untuk mesej cikgu, tanya dekat grup kelas sekiranya ada apa-apa persoalan. Okey, sehingga berjumpa lagi pada minggu hadapan pada hari yang sama dan waktu yang sama, insya-Allah. Assalamualaikum.